Persatuan Pembangunan Antarabangsa 1960. Ya, sila Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Yang Dipertua, saya mau mencadangkan bahawa Dewan ini mengikut peruntukan di bawah Seksyen 5 Akta Persatuan Pembangunan Antarabangsa 1960 mengambil ketetapan supaya Malaysia membuat sumbangan kepada program penambahan dana ke-17 Persatuan Pembangunan Antarabangsa IDA sebanyak $27 juta. Tujuan ketetapan ini adalah untuk mendapatkan kelulusan Dewan Rakyat bagi Malaysia membuat sumbangan berjumlah $27 juta untuk program penambahan dana ke-17 bagi IDA atau International Development Association. IDA ialah sebuah institusi pinjaman kumpulan Bank Dunia yang ditubuhkan pada tahun 1960 untuk membantu negara-negara ahli yang miskin dengan memberi pinjaman jangka panjang berasaskan syarat-syarat yang longgar dan tanpa interest, tanpa faedah. Sumber keuangan IDA yang digunakan untuk membiayai program dan aktivitinya ialah melalui caruman tambahan modal, pindahan sebahagian pendapatan International Bank for Reconstruction and Development IBRD, pendapatan bersih IDA dan sumbangan khas yang dibuat oleh negara-negara penderma. IDA International Development Association dianggotai oleh 172 buah negara ahli yang dibahagikan kepada dua kategori, iaitu bahagian 1 meliputi negara-negara maju dan bahagian 2 meliputi negara-negara membangun dan kurang membangun. Malaysia yang berstatus negara membangun berpendapatan sederhana tinggi tergolong di dalam bahagian 2 kategori ini. Struktur sumbangan IDA terbahagi pada 2, iaitu sumbangan asas dan sumbangan sebagai penderma. Malaysia telah komited memberikan sumbangan asas, iaitu langganan kepada IDA pada setiap pusingan penambahan dana sejak 1960 lagi. Sumbangan ini bertujuan mengekalkan status negara ahli dan peratusan kuasa mengundi di dalam IDA. Peratusan kuasa mengundi Malaysia di dalam IDA sehingga 31 Disember 2013 ialah 0.36%. Pada program penambahan dana IDA kali ini, Malaysia berhasrat untuk melangkah ke dimensi baru di arena antarabangsa dengan menjadi negara penderma. Malaysia dicadang menyertai program penambahan dana ke-17 IDA sebagai negara penderma dengan sumbangan berjumlah $27 juta. Pembayaran bagi sumbangan ini akan dilakukan secara ansuran selama 9 tahun bagi meminimumkan aliran tunai keluar dari negara, iaitu $3 juta setahun. Keputusan Malaysia untuk menjadi negara penderma International Development Association IDA adalah bersesuaian dengan status negara sebagai sebuah negara berpendapatan sederhana tinggi dan bertepatan dengan pendirian negara yang sentiasa menyokong pembangunan di negara sedang membangun. Selain itu, tindakan ini akan memberi peluang kepada negara untuk bersuara dan memberi input terhadap hala tuju pinjaman IDA. Langkah ini juga akan membantu negara mengambil bahagian dalam membentuk tadbir urus global dan seterusnya dapat mewakili kepentingan negara-negara miskin dan mudah terjejas, terutamanya di rantau ini. Negara ASEAN lain yang turut mengambil keputusan untuk menjadi negara penderma IDA buat pertama kalinya ialah Indonesia dan Thailand. Singapura telah menjadi negara penderma IDA sejak program penambahan dunia dana yang ke-13, manakala Filipina pula telah menyertai program penambahan dana ke-16 IDA sebagai negara penderma. Tuan Yang Dipertua, program penambahan dana ke-17 IDA bertemakan memaksimumkan impak pembangunan. Selaras dengan tema tersebut, program penambahan dana ini adalah penting bagi memastikan program-program pembangunan, contohnya hospital, jalan raya, sekolah yang direncanakan oleh pihak IDA dapat dilaksanakan secara berterusan bagi membantu 82 negara-negara berpendapatan rendah di seluruh dunia
demi mencapai pembangunan ekonomi yang seimbang. Selain itu, dana yang terkumpul hasil daripada program ini juga akan digunakan bagi membantu negara yang mudah terjejas dan negara yang mengalami konflik ke arah pemulihan kestabilan ekonomi, politik dan meningkatkan keselamatan serta menambah baik kualiti persekitaran. Penglibatan Malaysia sebagai negara penderma pada program penambahan dana ke-17 IDA dilihat bersesuaian dengan keadaan semasa persekitaran ekonomi global yang tidak menentu dan telah banyak menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, terutamanya negara-negara miskin dan mudah terjejas. Tindakan ini juga adalah sejajar dengan objektif pembangunan negara dan semangat kerjasama antarabangsa dalam membantu antara satu sama lain. Tuan Yang Pertua, dengan ini disyorkan supaya Malaysia menyumbang sebanyak 27 juta dolar Amerika kepada program penambahan dana ke-17 Persatuan Pembangunan Antarabangsa atau International Development Association IDA. Tuan Yang Pertua, saya mohon mencadangkan. Saya mohon menyokong. Ya. Ahli-ahli yang berhormat, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Kepung, Tumpat, lepas tu Menteri menjawab. Sila. Ya, jiran sebelah ya, Kepung dan Tumpat. Ya, Sila. Datuk Yang Pertua, memang adalah langkah yang betul bagi Malaysia untuk menyertai persatuan ini, IDA, kerana kita saling membantu dengan negara yang lain seperti yang berlaku dengan kemalangan MH370 pun ada banyak negara yang tampil ke hadapan untuk membantu kita walaupun belum lagi kita dapat mencari bangkai MH370. Jadi langkah ini adalah itu langkah yang dianggap betul lah. Dan Datuk Yang Dipertua, yang pentingnya daripada 170 negara ini ada 82 yang paling miskin, dan 50% tu daripada benua Afrika. Dan dengan memberi pinjaman dengan syarat yang longgar tanpa faedah ini bermakna kita bagi sumbangan, walaupun bermakna kita mesti boleh memantau keadaan. Sebab pada bulan Jun tahun lepas, komitmen oleh IDA adalah 16.3 bilion dolar Amerika. 16.3 bilion. Dan walaupun negara kita sedikit saja kalau berbanding dengan jumlah komitmen IDA ini, tapi kita mesti boleh memantau keadaan pinjaman ini, dan kita mesti hendak tahu macam mana wang ini digunakan, terutamanya di benua Afrika, kerana di situ di negara-negara seperti Somalia, Rwanda dan sebagainya seringkali kita nampak ada perang. Kalau ada perang, macam mana kita beri bantuan pula? Ini memang saya berharap Yang Berhormat dapat memberitahu kepada negara ini macam mana pinjaman daripada IDA ini digunakan. Dan walaupun kita hendak perwakilan yang lebih tinggi, yang lebih bermakna, memang hasrat tu tak salah. Tapi itulah, kita mesti memastikan wang ni digunakan dengan baik. Sebab di negara kita pun kita nampak wang kadang-kadang digunakan dengan cara yang tak betul juga. Tak betul juga. Dan kalau negara kita, kalau berbanding dengan negara yang miskin ini, memang kita lebih baik. Tapi pengurusan wang kita pun mesti dipertingkatkan juga. Sambil kita memperhatikan keadaan di Malaysia, kita pun memperhatikan keadaan di negara-negara yang miskin yang menerima pinjaman daripada IDA ini. Sekian, terima kasih. Ya, Tumpat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua.
saya seperti juga Yang Berhormat Kepong berdiri untuk menyatakan sokongan kita. Kita menyokong. Yang tak sokong nampaknya sebelah sana. Tak ada pembangun nak menyokong. Suatu tindakan, suatu keputusan, suatu langkah yang baik yang dilakukan oleh negara kita dalam semangat hubungan baik antara negara, antara manusia, terutama sekali terhadap masyarakat yang miskin, masyarakat yang dari perbandingan ekonominya berada dalam keadaan yang teruk berbanding dengan negara-negara besar. Ini suatu isu yang aneh juga, Datuk Yang di-Pertua, bahawa negara yang terkaya di dunia seperti juga masalah dalaman ekonomi kita menjadi bertambah kaya, manakala negara-negara yang miskin menjadi bertambah miskin. Dan Bank Dunia ini, yang mana IDA adalah sebahagian daripadanya, dikuasai menurut sebagaimana bayangan diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, dengan konsep-konsep peratusan kuasa mengundi itu. Dan oleh kerana Amerika Syarikat, Eropah, Jepun, antara negara-negara yang memberi sumbangan modal yang besar, mereka mempunyai kuasa mengundi yang besar, dan ini bermakna mereka lah yang menentukan bagaimana wang Bank Dunia, malah wang IDA ini hendak diagih-agihkan. Jadi persoalan saya agak sama daripada Yang Berhormat Kepong tadi, ingin bertanyakan. Yang Berhormat Timbalan Menteri menyebut bahawa kita cuba untuk meningkatkan kuasa kita, peranan kita, dan caranya melalui sumbangan seperti yang di pohon ini. Tetapi saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri tentang bagaimana aktifnya kita untuk memastikan bahawa pengagihan pinjaman ini, sebagaimana Kepong sebutkan tadi juga, bertepatan dan efektif, khususnya kepada negara-negara miskin, khususnya negara-negara, saya setuju Kepong, negara-negara Afrika. Saya sebutkan dalam bahasan-bahasan yang lain, misalnya negara Central African Republic. Betul sebagaimana Kepong kata, berperang dan sebagainya. Tetapi adakah kita mempunyai cara-cara yang tersendiri tertentu untuk dicadangkan kepada IDA ini, bahawa mungkin punca peperangan ini sebahagiannya kemiskinan yang melampau, dan oleh sebab itu kita perlu dengan baik dan efektif menyalurkan pinjaman untuk memastikan bahawa pekerjaan atau pendapatan yang bertambah akan diperolehi oleh rakyat-rakyat negara-negara yang termiskin ini. Saya juga ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, kita kali ini ingin meluluskan $27 Amerika. Jadi dikira daripada awal lagi penglibatan kita, sekarang ini sudah berapa jumlahnya sumbangan kita kepada IDA. Saya yakin sebelum penambahan yang ke-17 ini, dalam penambahan awal, mungkin kita juga telah pun memberikan sumbangan, dan dicampur dengan 27 juta dolar Amerika ini, jumlah sekarang ini sudah berada di tahap ke jumlah yang sebanyak mana jumlah sumbangan kita. Keduanya, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin bertanya, ini sumbangan kita melalui cara yang ditentukan oleh negara-negara di dalam Bank Dunia melalui IDA. Kita juga terlibat dalam sistem kewangan dunia lain, khususnya IDB, International Development Bank, khususnya ADB, Asian Development Bank. Apakah kita juga ingin supaya penglibatan kita dan peranan kita bukan terhad melalui IDA ini sahaja? Adakah kita ingin mencadang misalnya kepada OIC dan IDB, supaya IDB juga mewujudkan suatu bentuk pinjaman mudah, pinjaman yang boleh membantu negara-negara Islam yang lebih miskin daripada negara-negara Islam yang lain. Dan sumbangan-sumbangan negara-negara yang mempunyai surplus petrodolar yang tinggi ini juga dilibatkan supaya ada versi IDA di IDB pula misalnya. Adakah Menteri yang bijaksana merancang untuk memikirkan hal ini supaya negara kita aktif terlibat bukan sahaja dalam World Bank dan IDA-nya, tetapi juga dalam institusi-institusi keuangan antara yang bangsa yang lain. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Ya, sila Menteri.
Terima kasih kepada Kepung dan Tumpat yang mengambil bahagian. Saya ingin maklumkan kepada Dewan ini bahawa wakil Malaysia ada dalam lembaga pengarah eksekutif IDA dan Bank Dunia, dan wakil Malaysia akan memantau program pinjaman IDA dan operasi IDA, dan kuasa mengundi Malaysia juga dapat menentukan suara Malaysia dalam memantau operasi IDA. Sebagaimana kita tadi lebih kurang maklumkan bahawa apabila kita menjadi negara penderma, maka Malaysia berpeluang untuk bersuara dan memberi input terhadap hala tuju pinjaman ini. Yang kedua, kita dapat meningkatkan sumbangan melalui International Bank for Reconstruction Development. Yang ketiga, kita berpeluang mengambil bahagian dalam mereka bentuk semula agenda tadbir urus global. Yang keempat, dapat meningkatkan imej negara, dan yang kelima, reputasi dan peranan Malaysia sebagai rakan pembangunan global boleh ditingkatkan. Dan jumlah antara jumlah yang kita telah IDA ini telah sumbangkan sejak tahun 1960 ialah 271 bilion US dollar kepada 108 negara. Jadi banyak ya. Dan sekarang ini 108 negara yang termiskin itu menjadi hanya 82, turunlah ya, daripada 108 pada 82. Dan apakah wang itu digunakan untuk apa? Infrastruktur 38%. Ini sebagai contoh, buat jalan, buat jambatan, membantu negara-negara miskin itu. Untuk sosial seperti sekolah dan pendidikan 26%. Kemudian agriculture 8%, iaitu pertanian, industri 4%, finance, keuangan 3%, dan 22% untuk kehakiman dan juga pentadbiran. Siapakah negara-negara yang utama yang menerima? Ada 10 negara utama, selain daripada 82 yang disebut, ada 10. Vietnam 1.9 bilion US dollar, Bangladesh 1.5 bilion US dollar, Ethiopia 1.1 bilion US dollar, Nigeria 1 bilion, India 948 juta US dollar, Pakistan 744 juta US dollar, Kenya 615, Tanzania 606, Democratic Republic Kongo 532, Myanmar 520. Itulah antara negara yang utama yang mendapat pinjaman. Ini bukan grant tapi pinjaman mudah. Dan jumlah setakat ini sebagaimana yang ditanyakan oleh Tumpat, sejak tahun 1960 jumlah dalam ringgit Malaysia yang kita telah berikan sebelum ini 300,000, 215,000, sudah sampai ke 16 kali. Satu kali pusingan ialah 3 tahun. Tahun yang banyak sekali ialah pusingan IDA 15 tahun 2008, 7 juta ringgit. Dan jumlahnya ialah 16.6 juta ringgit. Tetapi kali ini kita menambah 27 juta USD, itu berjumlah 87.75 juta ringgit. Ini kerana kita menjadi negara penderma. Sebelum ini bukan negara penderma. Dan Tumpat, kita juga memberi sumbangan banyak. Saya ada senarai sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa, tapi saya bacakanlah sebahagian yang penting-penting. Misalnya sumbangan kepada Sekretariat ASEAN 5 juta ringgit Malaysia pada tahun ini. Sumbangan tahunan belanja mengurus Kedutaan Besar Palestin, kita bantu 270,000 ringgit tahun ini. Sumbangan tahunan kepada United Nation PBB itu banyak, 26 juta ringgit tahun ini. Sumbangan kepada Sekretariat OIC, Organization of Islamic Conference, 4.6 juta ringgit pada tahun ini. Itu saja Datuk Yang Ketua. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul yang berhormat Menteri Kewangan disahkan seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini di bawah perkara 4 hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang setuju. Usul disetujukan. Yang berhormat Menteri Keuangan akan mencadangkan usul mengikut peruntukan subsection 2 seksyen 11 Akta Kastam 1967.
Datuk Yang Pertua, saya mohon mencadangkan bahawa majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subsection 2 section 11 Akta Kastam 1967 supaya perintah duti kastam yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai kertas statut bilangan ST 14, 15, 16, 17, 18 tahun 2014 disahkan. Pertama, perintah duti kastam barang-barang di bawah perjanjian penubuhan kawasan perdagangan bebas antara ASEAN, Australia, New Zealand 2013 PU dalam kurungan A378 yang diwartakan pada 27 Disember 2013. Perintah ini bertujuan untuk menggantikan perintah yang sama yang telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2010. Perintah ini dipinda selaras dengan penguatkuasaan Perintah Duti Kastam 2012 yang baru berdasarkan Harmonized System dengan izin HS 2012 yang telah menggantikan Perintah Duti Kastam 2007 yang berdasarkan Harmonized System 2007. Yang kedua, Perintah Duti Kastam barang-barang berasal dari negeri-negeri ASEAN, Tata Nama Tarif Berharmonis ASEAN dan Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN Pindaan 2013 PU dalam kurungan A380 yang diwartakan pada 30 Disember 2013. Perintah ini bertujuan untuk melaksanakan pemansuhan nilai FOB dalam sijil tempat asal borang di ASEAN Trade in Goods Agreement A3 dalam kes di mana wholly obtained change in tarif classification dengan izin atau peraturan proses digunakan dengan menambah peraturan baru 25 di dalam prosedur operasi persijilan bagi syarat kandungan tempat asal di bawah ASEAN Trade in Goods Agreement Operational Certification Procedure OCP Rules of Origin A3 dan meminda kotak 9 borang di A3. Pindaan di borang di A3 adalah dibuat supaya nilai FOB hanya diperlukan apabila nilai kandungan serantau terpakai bagi membolehkan anggota ASEAN untuk melengkapkan prosedur domestik. Mesyuarat Majlis AFTA ke-27 bersetuju dengan tarikh pelaksanaan pindaan borang di A3 mulai 1 Januari 2014. Ketiga, Perintah Duti Kastam barang-barang di bawah perjanjian rangka kerja kerjasama ekonomi komprehensif di antara kerajaan negeri-negeri ahli Persatuan Negeri-negeri Asia Tenggara dan Republik Korea Pindaan 2013 PU dalam kurungan A381 yang diwartakan pada 30 Disember 2013. Perintah ini bertujuan untuk melaksanakan pindaan ke atas peraturan-peraturan 5, 6, 7 dan 10 dalam prosedur operasi persijilan dan meminda kotak 9 sijil tempat asal serta menambah muka surat baru dalam borang yang berkenaan di bawah perjanjian ASEAN Korea Free Trade Agreement AKFTA. Bagi tujuan perubahan prosedur domestik antara negara anggota ASEAN dan Korea di bawah AKFTA, tarikh pelaksanaan pindaan ke atas borang baru tersebut adalah mulai 1 Januari 2014 dengan tempoh peralihan sehingga 30 Jun 2014. Keempat, Akta Perintah Kastam Duti Anti Lambakan nomor 4 2013 PU dalam kurungan A390/2013 yang diwartakan pada 31 Disember 2013. Perintah Kastam dalam kurungan Duti Anti Lambakan nomor 4 2013 bertujuan mengenakan duti anti lambakan muktamad ke atas 7 wires pre-stress concrete strand dengan izin PC strand pada kadar di antara 5.93% hingga 8.71% bagi pengimportan barangan tersebut dari Republik China. Dan duti anti lambakan muktamad berkenaan dibuat selaras dengan peraturan di bawah Akta Duti Timbal Balas dan Anti Lambakan 1993 dan berkuat kuasa mulai 5 Januari 2014 hingga 4 Januari 2019. Dan perkara yang kelima, Perintah Kastam Duti Anti Lambakan Sementara nombor 2 2013 PU A349/2013 yang diwartakan pada 29 November 2013. Perintah Kastam Duti Anti Lambakan Sementara nombor 2 2013 bertujuan mengenakan duti anti lambakan sementara selama 4 bulan iaitu mulai 30 November 2013 kepada 29 Mac 2014 ke atas selulus fiber reinforced cement flat and pattern sheets atau cement board pada kadar di antara 13.96% hingga 63.1% bagi negara Thailand untuk melindungi industri tempatan yang mengeluarkan produk serupa. Duti anti lambakan sementara berkenaan dibuat selaras dengan peraturan di bawah Akta Duti Timbal Balas dan Anti Lambakan 1993. Kedua-dua bahan ini
adalah bertujuan untuk pembinaan jambatan, ya, khasnya, dan juga bahan yang satu lagi ialah untuk pembinaan pembinaan rumah, kilang, projek-projek komersial lain. Tuan Yang Pertua, saya mohon mencadangkan. Ya, ada yang menyokong? Saya menyokong. Ya. Ahli-ahli yang berhormat, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Ya, dua juga, Kepong dan Tumpat, sila. Lepas tu Menteri menjawab. Datuk Yang Pertua, walaupun usul ni tidak begitu berbau politik, itu penting kerana kutipan hasil daripada duty, custom dan excise ni, saya kalau tak silap saya meningkat kepada 35 bilion ringgit tahun ini, kalau tahun 37 bilion. Dan ini bukan satu kutipan yang kecil. Kita pun ada lihat pihak kerajaan sedang berusaha untuk mendapatkan hasil bukan saja daripada duty dan custom dan excise, bahkan juga melalui GST. Mungkin satu hari hasil daripada GST akan meningkat kepada 35 bilion ataupun 40 bilion. Itu memang kita menjangkakan akan berlaku pada tahun-tahun hadapan. Dan walau bagaimanapun, kalau kita nak bahaskan dengan itu panjang lebar, memang tak habis hari ini. Datuk Yang Pertua, misalnya kertas statut 14 begitu tebal, ya, ini memang mengenai itu perintah duty custom barang-barang di bawah perjanjian penubuhan kawasan perdagangan bebas antara ASEAN, Australia dan New Zealand. Saya tak maulah meneliti semua, kerana ini akan kita 5.30 tak akan kita kembali ke rumah. Ya, kalau tak mau bagi Tumpat. Tak. Itu cuma kita bukan tak mau sentuh sedikit, Ya. supaya Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh jawab. Kerana kita mengambil perhatian mengenai begitu pentingnya hasil daripada custom dan excise kita. Dan di sinilah Datuk Yang Pertua, kita nampak kerana sekarang itu Australia membantu kita. Memang dengan itu pusat agensi penyelarasan di Australia itu sedang membantu kita nak cari bangkai MH370, dan dengan demikian kita mesti mengambil perhatian juga dengan itu perjanjian kawasan perdagangan bebas ini dengan Australia dan New Zealand, dan ini termasuk banyak tu, misalnya di sini satu contoh saja. Fish of the families, Bracc, Macrothidae, and so forth. Cod, haddock, cold fish, and so forth. Tilapia, kerana tilapia kita pun ada tilapia sendiri tak? Dan kalau tak silap saya, nak kita ekspor kepada Australia dan New Zealand, memang tak mudah. Kerana mereka ada syarat yang ketat. Sebaliknya apabila itu benda ini, makanan ini diimport kepada Malaysia lebih mudah. Memang lebih mudah. Ini di sinilah contoh mengenai kertas statut 14 ini. Dan seterusnya kita ada banyak lagi mengenai kertas perintah 15 tu yang disebutkan mengenai tarikh berharmoni. Berharmonis ASEAN ini tiap-tiap tahun ada. Cuma ditambahkan tahun ini pula
Bolehkah Yang Berhormat terangkan tahun ini apakah itu yang kita tambah itu selain daripada Certificate of Origin FOB dan sebagainya ya, ini kertas 15 dan kertas 16 tu itu mengenai kerjasama ekonomi komprehensif di Asia Tenggara dan Republik Korea. Datuk yang betul ini penting kerana negara Republik Korea tu lebih boleh dikatakan agresif lah mengenai perdagangan mereka, dan saya percaya sekarang ya mereka lebih itu cekap, efisien berbanding dengan kita. Kalau tahun 50-an, 60-an dia kurang efisien, tapi sekarang bukan saja K-pop tapi itulah Ya, sila Kepung ya. Datuk yang betul itu melanggar peraturan mesyuarat. Ya. Ya. Melanggar tu. Apa kita boleh buat dengan sikap sedemikian? Ya, kita boleh minta yang mamak lain diam. Sila. Ya. Ini mengenai itu dan seterusnya itu yang 17 ini anti lambakan. Ini penting mengenai pre-stress konkret dan juga reinforced cement board dan sebagainya, kerana kita sendiri ada kilang besi baja, dan juga itu memang daripada negara China, mereka harganya lebih murah berbanding dengan kita, dan kita memang perlu mengadakan satu pentah custom duty anti lambakan. Tapi dengan itu MH370 ini kemalangan kita ni, dan hampir 90% penumpang tu daripada China. Daripada China melanggar peraturan. Melanggar peraturan. Kita tak sampai jam 5 pun. Poin pada tu potatan kacau Kepung. Ya. Sila. Datuk. Kita boleh memperbagaikan pandangan kita. Ya, kita ada peraturan mesyuarat 35(1). Ya. Bila berucap menghadap kepada kebanyakan speaker. tu 95% saya menghadap kepada itu yang dipertua. Ya. Tapi kerana ada kekacauan, apa boleh buat? Kita dengar juga. Ya, sila. Kita dengar juga, nak tahu punca itu kacau bilau tu. Saya pun tahu Kina Batangan pun bangun juga. Ya. Walaupun tidak dapat izin. Jadi saya berharap Yang Berhormat dapat nak pendekkan masa mengenai pre-stress konkret dan juga cement board, ataupun kita hendak longgarkan untuk mengambil hati pihak negara China pula kerana berlakunya malapetaka. Sekian, terima kasih. Ya, sila tempat. Datuk Yang Dipertua, terima kasih sekali lagi saya bangun untuk membahaskan usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, iaitulah kertas-kertas statut 14, 15, 16, 17 dan 18. Walaupun ada satu usul, ianya melibatkan 5 kertas statut. Daripada 5 kertas statut itu, 3 mempunyai arah tujuan yang berlainan dengan 2 statut yang lain. Secara umumnya, sebagaimana Yang Berhormat Kepung sebutkan tadi, statut 14, 15 dan 16 adalah berkaitan dengan
hal-hal teknikal, borang dan sebagainya, kerana kita mengurangkan duty, cukai dan sebagainya di kalangan negara-negara ASEAN, di kalangan ASEAN dengan Australia, New Zealand dan di kalangan ASEAN dengan Korea Selatan. Ini adalah perkembangan yang sudah tentu sehat dari sudut kita mendapat keuntungan bersama dalam perniagaan antarabangsa yang berkembang. Jadi kita kurangkan cukai dan kita buat prosedur-prosedur yang diperlukan. Yang dua statut lagi bercanggah, kita menaikkan cukai. So dalam satu usul dua prinsip yang berlainan. Kita menaikkan cukai, menambahkan cukai, mungkin satu sebabnya timbal balas sebagaimana nama Akta Duty ini, mana dia buat pada kita, kita buat juga pada dia. Saya faham gitulah. Ataupun kerana kita mengesyaki dan sudah tentu ada bukti ini adalah suatu perbuatan lambakan barang-barang mereka. Saya ada dua isu, Dato' In Pertua. Pertamanya kita ingin dalam kertas statut yang ke-18 mengenakan kepada negara Thailand, 4 pengeksport pengeluar itu Mahafund Fiber Cement Public Company Limited, 2 di Siam Fiber Cement Company Limited, 3 Conwood Company Limited, 4 tu lain-lain syarikat, mana 4 kategori berkaitan dengan perkara sebagaimana yang Berhormat Menteri sebutkan tadi dalam bidang construction, pembinaan. Thailand ini negara ASEAN dan ASEAN 2015 kita isytiharkan ASEAN Community, maknanya bebas dagang dan sebagainya. Jadi apa implikasi ini? Walaupun arahan anti lambakan kepada Thailand ini sudah pun tamat tempohnya. Saya baca perintah ini berkuat kuasa 30 November 2013 hingga 29 Mac 2014. Sudah pun tamat. Tetapi implikasinya apa kalau kita masih lagi dengan negara-negara jiran ini untuk beberapa bulan yang tertentu, misalnya sebagaimana November 2013 hingga Mac 2014 ini mengenakan tindakan-tindakan anti lambakan dan duty timbal balas ini. Sebab ini negara ASEAN yang mana 2015 ini kita committed untuk wujudkan ASEAN Community. Dan saya pohon Menteri ulas apakah persiapan kita, persediaan kita untuk benar-benar menjayakan ASEAN Community tahun 2015 ini. Tambah-tambah lagi 2015 kita juga akan menjadi pengurusi ASEAN. Jadi implikasinya, tanggungjawabnya besar, peringkat negara kita, peringkat ekonomi perdagangan kita dan peringkat peranan kita sebagai pemimpin serantau nanti dengan kita menjadi pengurusi negara ASEAN. Begitu juga secara umumnya soalan kedua saya, masalah duty timbal balas anti lambakan ini sebagaimana Kepong bayangkan tadi ialah kerana mereka mengeksport ke negara kita dan harga mereka murah, lebih murah daripada kita. Satu lagi masalah, bila dan sampai apakah masalahnya dan kenapakah dan sampai bilakah bahan-bahan kita, keluaran-keluaran kita menjadi dan akan terus menjadi lebih mahal daripada keluaran negara-negara lain. Kalau bidang pembinaan kita menghadapi harga rumah bangunan yang terus meningkat. Kerana apa? Kerana kononnya bahan pembinaan harganya tinggi dan sebagainya. Ini kita mempunyai orang yang mengimport dan negara yang mengeksport bahan-bahan binaan yang murah daripada yang kita mampu keluarkan oleh negara kita sendiri. Jadi apakah dasar ini agak bercanggah dengan kepentingan umum rakyat yang inginkan misalnya perumahan yang lebih banyak dan oleh itu harga rumah yang lebih murah dan sebagainya, dengan kita menyekat dan mengenakan duty yang lebih kepada orang yang boleh mengimport bahan-bahan binaan misalnya yang lebih murah daripada yang sedia ada dalam negara kita. Terima kasih Dato' In Pertua. Ya, sila Menteri. Terima kasih kepada sekali lagi Yang Berhormat Kepong dan juga Tumpat. Satu perkara yang ingin dimaklumkan di sini bahawa ASEAN Trade in Goods Agreement A3 ini yang kita pinda adalah untuk menambah baik peraturan tempat asal untuk menjadi lebih telus dan mudah difahami oleh pengeksport
dan memudahkan lagi perdagangan sesama ASEAN. Itu yang pertama. Yang kedua, skim perakuan sendiri sijil yang di mana pengesahan borang D yang baru itu dilakukan oleh pengekspor sendiri dan tidak lagi dikeluarkan oleh pihak berkuasa kerajaan, ini untuk memotong red tape ataupun birokrasi. Yang ketiga, harmonisasi standard dan memaju untuk melaksanakan peraturan pengiktirafan bersama bagi produk-produk tertentu yang dikenal pasti. Dan perpindahan daripada harmonisasi sistem 2007 kepada harmonisasi sistem 2012 yang berlaku dalam statut itu hanya melibatkan perubahan struktur kepada tarif sahaja, ya. Dan kemudian perdagangan Australia New Zealand bersama Malaysia ini dari segi perspektif perdagangan, jumlah perdagangan pada tahun 2013 sebanyak 52.76 bilion ringgit. Jumlah ekspor Malaysia ke Australia dan New Zealand berjumlah 33.52 bilion dan jumlah import Malaysia dari Australia dan New Zealand 19.23 bilion ringgit. Jadi kita mengalami lebihan dagangan yang untung sebelah kita sebanyak 14.29 bilion ringgit menyebelahi Malaysia. Dan apabila kita melakukan segala harmonisasi sistem ini, maka ada peningkatan akses bagi barangan Malaysia untuk menembusi pasaran Australia dan New Zealand dengan pengurangan tarif import, dan kita juga memansuhkan halangan-halangan bukan tarif ke atas ekspor barangan Malaysia dan New Zealand. Sementara untuk negara Korea pula, ya, perdagangan kita dengan Korea banyak juga, ya, dari segi ekspor US dollar 2012 8.2 bilion, import US dollar 8 bilion, jumlah dagangan 16.2 bilion, dan kita ingin meneruskan penjualan-penjualan, dan kita ada dipanggil produk sensitif satu, buah-buahan tropika, produk berasaskan kimia, tayar, tekstil, barangan seramik, besi, keluli, mesin, produk otomotif yang kita juga ekspor ke Korea. Pada ketika yang sama kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada perdagangan dengan Korea ini, seperti termasuklah pelancongan, pembinaan, penjagaan kesihatan, pertanian, telekomunikasi, dan segalanya ini membantu apabila kita melakukan pindaan-pindaan yang kita lakukan ini. Dan dari segi duti anti lambakan ini, kita telah membuat kajian sebenarnya, ya, berlaku kemudaratan material apabila dilambakkan wire PC strand ke Malaysia ini oleh negara China. Kemudaratan itu penurunan dalam jualan, pemotongan harga, tahap produktiviti kapasiti yang rendah, kehilangan keuntungan, ketidakupayaan menambah modal, kemerosotan dalam pulangan pelaburan, dan syarikat pengeluar Malaysia yang membuat petition itu iaitu Southern PC Steel dan Kiswaya Senyum Berhad. Kita kena melindungi syarikat ini, dan kita kenakan cukai anti lambakan. Walaupun ialah sebagaimana disebut tentang MH370, tapi ini ialah perkara yang agak berasingan walaupun ada kaitan mengenai kata tumpat. Ini masih dalam siasatan, yang dengan Thailand itu masih dalam siasatan, dia belum dimuktamadkan. Jika kita siasat ada lambakan, maka kita akan kenakan duti import yang tertentu. Tetapi kalau kita siasat tidak ada lambakan, maka tidaklah berlaku, kerana kita menerima petition daripada syarikat-syarikat dalam negara kita, dan kita kena membantu mereka supaya mereka tidak gulung tikar dan dilambakkan terlalu banyak di tempat kita ini produk-produk itu. Walaupun pada ketika yang sama kita tahu bahawa kita memerlukan produk untuk pembuatan rumah yang murah, tetapi tidak semesti barang itu berkualiti. Terima kasih Yang Pertua. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul Yang Berhormat Menteri Kewangan seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini di bawah perkara 5 yang telah dibentangkan sebagai kertas statut bilangan ST 14
ST15, ST16, ST17 dan ST18 tahun 2014 disahkan, hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Yang Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul mengikut peruntukan subsection 2 section 15 Akta Cukai Jualan 1972. Ini yang terakhir, Tuan Ketua, ringkas saja. Saya mohon mencadangkan bahawa majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subsection 2 section 15 Akta Cukai Jualan 1972. Perintah Cukai Jualan yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai kertas statut bilangan ST27 tahun 2014 disahkan. Perintah Cukai Jualan ini bertujuan untuk memindahkan jadual pertama Perintah Cukai Jualan kadar cukai nombor 2 2012 kepada jadual A Perintah Cukai Jualan pengecualian 2013 selaras dengan kesesuaian perundangan di bawah Akta Cukai Jualan 1972. Tuan Yang Ketua, saya mohon mencadangkan. Ya. Saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Ya. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul yang berhormat Menteri Kewangan seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini di bawah perkara 6 yang telah dibentangkan sebagai kertas statut bilangan ST27 tahun 2014 disahkan, hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Tidak ada. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Ini betul-betul 100% setuju. Ya, terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sidang mesyuarat kedua penggal pertama Parlimen ke-13 telah berlangsung selama 20 hari mulai daripada 10 Mac 2014 hingga 10 April 2014. Saya